Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merafakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah atas izin Allah pada pagi ini dapat kita menjejakkan kaki kita ke salah satu dari rumah Allah Azza wa Jal. Kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Moga-moga Allah menerima amal-amal soleh kita. Pagi ini kita menyambung ayat yang ke-13 di dalam suratul Mul. Ayat yang ke-13 adalah ayat yang berkaitan dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ke-6. Jika tuan-tuan mempunyai nota, tuan-tuan boleh melihat pada permulaan suratul Mul kita telah letakkan tajuk pendekatan suratul Mul. Tuan-tuan akan menemukan ada 15 bukti kesempurnaan kekuasaan Allah dalam suratul Mul. Pendek kata, suratul Mul ini adalah surah yang Allah hendak mengenalkan dirinya kepada para hamba-Nya, betapa besarnya, betapa agungnya, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 12 ayat yang pertama kita telah melalui bukti yang pertama, iaitu Allah ini boleh mematikan dan dia boleh menghidupkan semua makhluk untuk diberikan ujian. Kemudian kita selesai bukti kekuasaan Allah yang kedua, iaitu Allah telah menciptakan 7 lapis langit dengan sangat teliti, dan langit dunia yang Allah letakkan bintang yang ada 2 fungsi. Kemudian pada bukti yang ketiga telah pun kita kaitkan tadi, dan bukti kekuasaan Allah yang keempat bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-11. Allah menyebutkan dari sudut Allah telah menciptakan neraka Jahannam dan juga neraka Sa'ir bagi syaitan dan orang-orang yang kafir mengikut syaitan. Begitu juga pada minggu lepas, alhamdulillah, pada ayat yang ke-12 kita telah melalui bukti yang kelima Allah itu berkuasa, iaitu Allah menciptakan adanya syurga, yang syurga itu Allah letakkan pada istilah ajrun kabir, iaitu ganjaran yang sangat besar bagi sesiapa hamba-Nya yang benar-benar takut kepada Allah, yang Allah itu dinisbahkan kepada bil ghaib. Jadi pagi ini kita masuk kepada bukti yang ke-6, ayat yang ke-13, yang Allah nak bawa kepada kita, Allah nak terangkan kepada kita bagaimana ilmunya, pengetahuannya yang sangat luas dan sangat terperinci. Jadi bukti ke-6 ni dia melibatkan ayat 13 dan juga ayat yang ke-14. Moga-moga tuan-tuan jelas kita dah sampai ayat berapa, ke mana pembelajaran kita setiap pagi ini. Jadi kita mulakan dengan bacaan ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bizatis sudur. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, dan tuturlah, maksudnya bercakaplah perkataan kamu, kata-kata kamu secara perlahan ataupun secara jahar, secara terang.
Maknanya Allah memberitahu bahawasanya kalau kita nak kata sesuatu, nak cakap secara perlahan, secara rahsia, ataupun cakaplah secara terang dengan suara yang kuat dan sebagainya, Allah mengatakan innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya dia itu maha alim, yang maha mengetahui segala isi yang ada di dada. Maksudnya merujuk kepada hati. Jadi ayat ni mudah nak faham. Allah bagi tahu dia tahu apa pun bentuk, apa pun cara, sama ada secara rahsia ke, secara kuat ke, ataupun tak cakap pun, benda yang lintas di hati saja, benda yang berada di dalam dada ni pun Allah tahu. So ayat 13 ni kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-12, yang mana ayat 12 sebelum ni kita belajar Allah mengajak kita membentuk diri kita supaya benar-benar takut kepada Allah. Jadi ayat 13 ni adalah dia kita boleh katakan sebagai macam mana manusia ni boleh rasa benar-benar takut kepada Allah. Antaranya dia kena tahu bahawa Allah Ta'ala tu tidak ada apa pun keadaan melainkan Allah tu maha mengetahui. Kalau isi hati pun Allah boleh tahu, apatah lagi yang disebut secara lisan, perlahan ataupun kuat. Okay. Ayat ini apa yang kita dapat belajar? Pelajaran nombor 1. Maksudnya ayat nombor 1 ni adalah apa tu tuan-tuan kena tukar tu. Saya tersalah tu. Saya minta maaf banyak tuan-tuan. Apa tu maksudnya adalah Allah. Saya tersalah tulis tu. Saya mohon maaf. Banyak kesalahan sikit teknikal. Okey. Ayat pelajaran nombor 1 ni maksudnya adalah Allah ni dia maha mengetahui. Alim, maha mengetahui apa sahaja jenis percakapan manusia. Apa jenis tu maksudnya cakap suara perlahan ke, cakap secara kuat ke, Allah maha mengetahui. Itu yang kita belajar pada ayat tadi. So kita jadikan dia sebagai pelajaran, dan kita akan ingat pelajaran nombor 1 ni sampai bila-bila. Pelajaran nombor 2, segala isi hati manusia ini tidak dapat disembunyikan daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Allah tahu siapa hari ini yang dia benar-benar ikhlas dia datang rumah Allah. Allah mengetahui hari ini apa niat dia untuk sepanjang satu hari. Allah tahu. Allah tahu hari ini siapa yang dia rasa marah pada siapa. Allah tahu manusia yang hasad ke tak hasad. Allah tahu segala-galanya. Okey, untuk kuatkan pelajaran 1 dan 2 ni, izinkan saya menukilkan ayat lain dalam surah Ar-Ra'd ayat nombor 10. Allah kata apa? Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Allah kata sama sahaja bagi Allah siapa yang antara kamu merahsiakan kata-katanya ataupun dia bercakap terus terang, sama saja bagi Allah. Allah Maha mengetahui. Lepas tu Allah kata waman huwa mustakhfim bil lail wa syaribun bin nahar, dan juga yang bersembunyi pada waktu malam, dan juga yang keluar berjalan pada waktu siang. Hebat tak Allah Azza wa Jalla? Alam kubur ni gelap. Manusia yang hidup dia tak tahu apa yang berlaku di alam kubur, tetapi bagi Allah, Allah Maha mengetahui. Akhirat dia yang Maha mengetahui siapa yang pergi syurga, siapa yang berada pada ayat 6 sampai 11, siapa yang ikut macam ayat nombor 12. Allah tahu. Allah tahu
Apa yang kamu buat ketika kamu bersendirian, Allah Maha mengetahui. Sama saja bagi Allah Azza wa Jalla. So daripada ayat ni, apa yang kita kena buat setelah kita faham dua pengajaran tadi? Tindakan yang pertama, kalau kita tahu Allah ni tahu semua benda yang kita kata, yang kita tuturkan, maka jagalah perkataan. Lidah ni jaga, fikir. Nak cakap apa, fikir. Sama ada dosa ke, sama ada pahala ke, baik ke kata-kata tu, fitnah ke, ngumpat ke, sebagainya. Allah tahu, jaga perkataan. Dan juga jagalah perbuatan daripada kita melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Yang kedua, tindakan yang kedua, kita kena sentiasa jaga niat kita ni. Jaga hati kita lah. Pertama, niat kita tu. Sebab kedudukan niat di dalam hati. Kita tak nak kita buat ibadat, kita buat kebaikan, kita campur dengan adanya riak. Jangan. Allah Maha mengetahui. Orang nampak kita macam ikhlas, macam pemurah, macam baik, tetapi kita ada udang di sebalik mi goreng mama. Allah Maha mengetahui. Jaga hati tu. Datang masjid kenapa, bagi majlis ilmu kenapa, sedekah kenapa, jaga niat. Dan juga kalau Allah tahu segala isi hati, so jaga hati ini daripada sifat-sifat mazmumah yang keji. Allah tahu kepada siapa yang kita hasad. Jadi hati-hati. Buang segala apa yang ada di dalam hati ini. Tambah-tambah lagi kalau hati-hati ini ada menyimpan, ada terlintas perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Jadi kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah dan jaga hati ini. Jangan dimasukkan benda-benda yang tidak elok di dalam hati. Buang dendam. Buang apa-apa saja yang buruk. Saya nukilkan satu ayat Quran yang lain yang menunjukkan nanti kalau kita nak jumpa dengan Allah, yang Allah nak lihat apa yang besar. Tengok surah Asy-Syu'ara ayat nombor 88 dengan 89. Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah kata iaitu pada hari ketika harta kamu tak boleh tolong kamu, anak-anak kamu tidak memberi manfaat kepada kamu, tak boleh membantu kamu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang dia menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera. So hati sejahtera ini makna yang paling utama adalah syirik lah. So buang segala kesyirikan. Begitu juga dengan perkara-perkara syirik kecil seperti tidak ikhlas, perlu dibuang. Itulah yang boleh menyelamatkan kita. Pentingnya hati ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita rujuk dalam hadis, kita rujuk dalam satu lagi ayat Quran dalam surah Al-Adiyat ayat 10. Allah mengatakan wa hussila ma fis sudur, dan dizahirkan, dinampakkan kepada Allah apa yang tersimpan di dalam dada kita. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita selesai ayat 13. Mari kita pergi kepada ayat yang ke-14. Okey, ayat 14 ni masih lagi berkaitan dengan bukti yang ke-6 kekuasaan Allah. Kalau ada yang bertanya, macam mana Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas pada hati kita? Macam mana Allah boleh tahu? Tuan-tuan tengah fikir apa sekarang? Tuan-tuan tenang, tuan-tuan bahagia, semua Allah tahu. Kenapa? Macam mana Allah tahu? Ada jawapannya pada ayat yang ke-14. Kita baca ayatnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Okey, ayat 14 Allah bagi jawapan. Kalian semua nak tahu macam mana dia mahu mengetahui segala isi hati? Bukankah Allah
yang menciptakan seluruh makhluk, mengetahui segala-galanya. Maksudnya Tuhan kata apa? Allah kata Dia yang menciptakan semua makhluk, Dia tahulah apa yang Dia ciptakan. Otak kita siapa cipta? Allah. Dia tahu apa Dia cipta. Hati kita siapa cipta? Allah. Dia tahu apa yang Dia ciptakan. Contoh mudahlah, tuan-tuan ada handphone kan, tuan-tuan letaklah pin tu contoh kan. Antara orang yang buat handphone dengan orang yang guna handphone, siapa yang lebih tahu tentang handphone tu? Orang yang buat handphone tu, yang sekecil-kecil benda kat dalam handphone tu, dengan orang yang menggunakan handphone, siapa lebih tahu tentang handphone dia? Tentu jawapannya orang yang buat. Macam itulah ayat tu. Allah yang cipta segala-galanya, so Dia tahu apa yang Dia ciptakan. Ish, kalau faham ayat ni berat ni kan? Maksudnya selama ni itulah kita kena ambil perhatian pada ayat ni. So Allah bagi tahu. Dan kemudian Allah Ta'ala letak di hujung ayat dia tu, Allah kata Allah sebut dua nama dia yang ada kaitan dengan ilmu dia. Dia kata dan Dialah Maha Latif, yang Maha lembut, Maha lemah lembut, Al-Khabir, yang Maha mendalam pengetahuan. Al-Khabir ni Allah tahu seperinci-perinci maklumat. Okey, dalam ayat ni tuan-tuan jumpa tak nama Allah Al-Latif? Tuan-tuan jumpa nama Allah Al-Khabir. Kalau ayat 12 tadi tuan-tuan jumpa nama Allah apa? Innahu alimun. Tuan-tuan jumpa nama Allah Al-Alim. Tapi kali ni tuan-tuan jumpa nama Allah Al-Latif dan nama Allah Al-Khabir. Okey, tuan-tuan kena bezakan ya. Okey, pertama kita kena ambil dulu pengetahuan. Kalau Allah sebut nama Al-Alim, itu pengetahuan Allah, kita faham dah. Itu biasa kita belajar tentang salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Tetapi Allah juga mempunyai nama yang merujuk kepada pengetahuannya, iaitu Al-Latif dan juga Al-Khabir. Tiga-tiga ni semua cerita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sedikit penerangan. Nama Allah Al-Latif tu maksudnya ilmu Allah yang sangat halus. Kita belajarkan apa tu? Kita belajar benda halus ni apa? Kita selalu dengar macam makro mikro, macam orang kata macam kuman ke atom ke, ataupun orang kata nano kan, benda kecil macam senano, apa siapa tak apalah. Benda yang sekecil-kecil tu, benda yang halus tu Allah tahu. Betul dia nak kaitkan dengan Al-Latif. Cuma kita kena bezakan ya, tidak semua nama Allah Al-Latif dia merujuk kepada pengetahuan Allah. Tetapi kebanyakan nama Allah Al-Latif dia dikaitkan dengan ilmu Allah yang sangat halus. Walaupun kita terjemah dia yang Maha lembut kan, selalu kita jampi orang kan, Ya Latif, Ya Latif, dia hembuskan pada suami dia. Contoh supaya suami dia lembut, contoh. Tapi Al-Latif ni sebenarnya tuan kena tengok dalam Quran. Tu tak akan jumpa ada 7 tempat diulang perkataan Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Kita kena faham dulu. Daripada 7 tempat tu kita kena tengok selepas nama Al-Latif ni ada tak digandingkan dengan nama Al-Khabir. Kalau tuan jumpa Al-Latif, lepas tu diletakkan nama Al-Khabir, dia merujuk kepada pengetahuan Allah. Ada 2 tempat di dalam Al-Quran yang disebut Al-Latif saja, iaitu dalam surah yang ke-42 ayat nombor 19 dan juga dalam surah Yusuf surah yang ke-12 ayat yang ke-100. Saya harap tuan faham, tengok pada nota tu. Ada 7 tempat dalam Quran Al-Latif, 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 Al-Latif. 5 daripadanya adalah tentang pengetahuan Allah. Macam mana kita tahu tentang pengetahuan Allah? Kerana digandingkan dengan nama Al-Khabir, macam suratul Mulk ayat nombor 14 yang kita belajar ni.
Jadi kalau kita nak tengok perbezaan nama Al-Latif sahaja dengan nama Al-Latif campur gabung dengan Al-Khabir, ada saya letakkan di dalam nota tu slide nombor 307. Tuan lihat tafsir Al-Latif tu ada dua. Tapi yang kita nak ambil dalam pengisian ini adalah yang kedua tu. Al-Latif juga sebenarnya ada kaitan dengan makna Al-Khabir, iaitu ilmu Allah, tahu tentang perkara kecil, perkara rahsia dan perkara yang tersembunyi. Jadi kalau kita nak tengok contoh, di mana ayat Quran yang ada sebut nama Al-Latif sahaja, dia tak ada sebut nama Al-Khabir bersama dengannya, saya telah datangkan contoh surah Yusuf ayat nombor 100. Kita akan jumpa pada hujung ayat tu Nabi Allah Yusuf dia mengatakan inna rabbi latifun. Dia kata inna rabbi latifun. Sesungguhnya Rabbku ini maha lemah lembut terhadap apa yang dikendakinya. Okey, ringkas dia, syarat tetap boleh beza ya. Penggunaan Al-Latif, lepas tu penggunaan Al-Latif jika digandingkan dengan Al-Khabir. Okey, apa kita dapat belajar? Ni kita penutup dah. Pelajaran nombor 1 yang kita dapat belajar pada pagi ini adalah saya minta maaf, apa tu dia macam sebenarnya Allah tu dia saya punya laptop ni dia kadang-kadang dia pening. Dah lah tuan dia pening, laptop tu pun pening. Saya minta maaf tuan-tuan, ni kelemahan peribadi saya laptop saya dia dah sangat uzur lah, nak sampai ajal lah. Okey, pelajaran nombor 1, tuan-tuan baiki dekat situ takut saya tersalah. Lepas ni saya kena bagi nota baru untuk update dia. Okey, Allah ni Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, khalaqa. Dia adalah pencipta, dia telah menciptakan bagi semua makhluknya. Pegang maklumat tu. Okey, dalam ayat lain saya dinukilkan dalam ayat lain, contohnya surah Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tu pelajaran nombor 1 kita dapat belajar. Pelajaran nombor 2, pencipta segala sesuatu sudah pasti tahu apa yang dia telah ciptakan. Okey, yang ini tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, ada saya nukilkan juga ayat lain untuk menguatkan pelajaran yang kedua itu, seperti suratul Nahl ayat 17. Allah kata sama ke yakhluqu kama la yakhluq, Allah yang menciptakan semua itu sama ke macam makhluk-makhluk yang tidak ada kuasa menciptakan. Begitu juga dengan suratul Al-An'am ayat nombor 102. Jadi kita tutup dengan tindakan selepas tadabbur. Agak panjang sikit. Boleh ke sikit lagi? Tuan-tuan puan? Boleh, hari ni cuti kan? Tuan-tuan memang dah cuti dah selalu. Okey, cuti sekolah. Kalau tidak jenuh nak hantar cucu. Baik, tindakan selepas tadabbur nombor 1. Kalau kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu, Allah cipta kita tak? Allah ciptakan lelaki, Allah ciptakan perempuan, Allah cipta manusia ni. Jadi kalau Allah menciptakan kita, maka apa saja yang Allah buat kepada kita, Allah perintah kepada kita, Allah datangkan syariat kepada kita, kita kena buat apa? Kita kena terima dan kita tunaikan apa saja yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala tahu kenapa kita perlu puasa sebulan. Dia tahu kita kenapa ada pada puasa, kenapa kena solat tiap hari 5 waktu. Kerana dia ciptakan kita, dia tahu. Dia ciptakan malam, dia tahu apa guna malam untuk kita. Dia ciptakan siang, dia tahu kenapa kita perlukan siang. Dia ciptakan matahari, dia tahu kenapa. Dia tahu kerana dia menciptakan semua sekali. So Allah Ta'ala tahu apa yang perlu dan apa yang tak boleh, apa yang tak perlu, apa yang mendatangkan kebaikan, apa mendatangkan bukan. Allah Ta'ala tahu. Maka apa saja Allah buat kepada kita, datang saja pada kita, kita terima. Okey, tuan-tuan, saya nukilkan 2 hadis Nabi. Pertama, ya, penting kalau tuan lihat dalam hadis riwayat Muslim ni, Nabi pernah kata kepada Abu Sa'id, Nabi kata, wahai Abu Sa'id, sesiapa yang redha menjadikan Allah sebagai Rabbnya, pencipta dia, pentadbir dia,
dia redha Islam tu agama dia, dia redha Muhammad itu sebagai nabinya, pasti dia masuk syurga. Redha tak tuan-tuan? Allah tu sebagai Tuhan kita. Tuan-tuan, redha tak Islam sebagai agama? Sebab ada manusia ni macam-macam, dia kata Islam ni tak boleh lah, ni tak boleh lah, apa Islam ni, kolot lah, sebagainya. Kita redha Muhammad sebagai Nabi, maka kata Nabi dia masuk syurga. Jadi saya ajak tuan-tuan pagi ni, tuan-tuan boleh bacalah zikir ini. Ikut saya baca zikirnya. Raditu billahi rabba. Tuan baca. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Nabi kata, siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Rabb, wa bil islami dina, aku redha Islam itu sebagai agama, Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin rasulah, dan Muhammad itu utusan Allah. Nabi kata wajabat lahul jannah, pasti dia masuk syurga. Tuan-tuan, tindakan yang kedua, marilah kita sentiasa buat kebaikan, jauhkan keburukan sekalipun sebesar zarah, kerana Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala dia maha halus, dia tahu walaupun sikit, walaupun tak banyak, tetapi mendatangkan manfaat. Maka kita buatlah mana-mana kebaikan, jangan abaikan kebaikan walaupun sedikit, dan kita jauhkan keburukan walaupun dia kecil, kita jauhkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita sambung insya-Allah besok pagi dengan keterangan ayat yang ke-15. Kita masuk bukti yang ke-7, iaitu ayat yang ke-15. Saya buat mohon maaf, saya agak terlebih sikit pada pagi ni. Kita doakan semoga Allah memberkati pengisian ilmu kita pada pagi ini. Allah mencampakkan rasa iman taqwa kita. Semoga Allah sentiasa membimbing kita dengan kemuliaan Al-Quranul Karim, dan kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعنصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.